Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Faris Aiman bin Ahmad Rizal, nama matrik AE200113. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugasan bagi subjek falsafah dan isu semasa berkod UQ111202, Seksyen 14. Saya dari Wakil Kumpulan 6 dan akan membentangkan tentang pengenalan bagi tajuk Tahap Kesedaran Pelajar UTHM terhadap penyebaran berita palsu dalam masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Amin Izwan, nombor matrik AP200255, Hariharan, nombor matrik CE200223, Kugan Raj, CE200198, Muhammad Ryan, AP200478, Muhammad Ashraf, AE200100, Muhammad Hashri, AP200143, Muhammad Izzat, AE200101, Muhammad Lutfi Hadi, AE200110, Sivanesh, CE200215, Wong Jun, AE20059. Okey, mari kita ke slide seterusnya. Okey, seterusnya bagi isi kandungan. Dan seterusnya mari kita ke pengenalan. Okey, so pada masa kini, media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, hal ini amat membimbangkan kerana maklumat dan berita seperti ini boleh menyebabkan kesan yang negatif ke atas penerima dan pengguna. Selain itu, menurut Berita Harian Online pada 25 Februari 2021, lambakan media sosial mewujudkan dunia tanpa sepadan sehingga maklumat tidak sahih mudah ditularkan dan diterima bulat-bulat tanpa memeriksa sumber berita berkenaan. Kita boleh lihat daripada contoh iaitu seorang pendakwa, Firdaus Wong Abdullah, berkata orang ramai kemungkinan lebih senang terpengaruh atau mudah percaya dengan maklumat yang disebarkan oleh individu yang memiliki pengikut ramai atau lebih dikenali sebagai influencer. Beliau berkata lagi, pengguna media sosial sekarang mempunyai pemikiran bahawa jika seseorang itu memiliki pengikut yang ramai, apa saja maklumat yang disampaikan oleh individu terbabit benar belaka. Okey. Dan menurut Sinar Harian pada 15 Disember 2019 yang bertajuk Angkara Media Sosial, kecenderungan banyak pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu. Tindakan negatif ini sebenarnya boleh memberikan impak yang buruk terhadap sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Contohnya dengan penyebaran video berkaitan lagu negaraku dalam versi bahasa Mandarin telah membuka mata pelbagai masyarakat. Begitu juga kontroversi bendera berbucu 5 yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, berdasarkan isu kesahihan maklumat di media sosial, isu tersebut berkait rapat dengan epistemologi mengenai hakikat dan sumber ilmu pengetahuan mengikut konsep epistemologi. Bagi latar belakang kajian pula, tajuk kajian yang dipilih ialah Tahap Kesedaran Pelajar UTHM terhadap penyebaran berita palsu dalam masyarakat. Perkataan epistemologi ini berasal daripada bahasa Yunani yang membawa maksud pengetahuan. Perkataan tersebut terdiri daripada dua suku kata, iaitu logik yang bererti pengetahuan dan episteme yang bermaksud tentang pengetahuan. Kajian ini dibuat adalah untuk menjelaskan hakikat dan sumber ilmu pengetahuan mengikut konsep epistemologi, mengenal pasti cara menangani perolehan berita palsu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan mengenal pasti sejauh manakah tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap kesan penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat.
Kajian ini membincangkan tentang penyebaran maklumat palsu berkaitan dengan produk halal dalam pasaran, medium penyebaran serta kesannya terhadap industri halal. Selain itu, peranan pendakwah untuk menangani berita palsu dari perspektif dakwah. Jurnal ini menjelaskan peranan pendakwah untuk menangani wabak penularan berita palsu dalam kalangan masyarakat dari perspektif dakwah. Seterusnya, amalan tabayun netizen dalam menerima dan menyampaikan maklumat di media sosial. Kajian ini menjelaskan kepentingan amalan tabayun dalam menerima dan menyampaikan maklumat untuk mengelakkan penyebaran berita palsu di media sosial. Berdasarkan kajian-kajian lepas, perbezaan antara kajian lepas dan kajian yang bakal dikaji adalah kajian ini akan menjelaskan hakikat dan sumber ilmu pengetahuan mengikut konsep epistemologi, mengenal pasti cara menangani perolehan berita palsu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan mengkaji tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap kesan penyebaran berita palsu dalam masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hasib bin Muhammad Atan. Saya dari kumpulan 6. Saya akan membentangkan mengenai objektif kajian kami. Terdapat 3 objektif. Yang pertama adalah menjelaskan hakikat dan sumber ilmu pengetahuan mengikut konsep epistemologi. Kedua, mengenal pasti cara menangani perolehan berita palsu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengkaji tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap kesan penyebaran berita palsu dalam masyarakat. Untuk objektif pertama dan kedua, kami menggunakan kaedah data sempurna, manakala objektif ketiga kami menggunakan data primer. Okey. Untuk kepentingan kajian pula, kepentingan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pelajar UTHM terhadap penyebaran berita palsu yang menular di media sosial. Penerimaan mereka dapat diketahui dengan melihat daripada borang kajian yang telah diedarkan melalui Google Form. Dengan ini, kami dapat membuat analisis secara menyeluruh terhadap perspektif yang ditunjukkan oleh para pelajar. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menerangkan secara mendalam mengenai kepentingan sumber ilmu pengetahuan dalam menangani perolehan berita palsu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah kepentingan kajian. Lepas tu kita sambung melalui iaitu metodologi kajian. Kaedah yang kami gunakan untuk kajian ini adalah terdiri daripada data primer dan data sekunder. Untuk data primer, kami memilih soal 3D. Seramai 46 responden telah terpilih secara awak. Antara perkara yang penting yang perlu diambil terhadap ciri-ciri responden adalah mereka semestinya adalah pelajar UTHM. Itu kerana pelajar UTHM itu majoriti adalah golongan yang muda yang menggunakan media sosial di dalam kehidupan harian dan sering menerima berita palsu. Okay. Yang kedua adalah menganalisis data. Setiap peringkat penilaian diterima nilai dalam bentuk ya ataupun tidak. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan dan juga kekerapan. Bagi data sekunder pula, kami memilih bahan bacaan dalam laman sawang, jurnal, keratan akhbar dan artikel yang dipetik dan dipilih adalah berkaitan dengan kesahihan ilmu dan berita palsu. Manakala laman sawang pula kami pula melayari laman sawang seperti berita harian untuk mendapatkan maklumat mengenai berita palsu dengan lebih lanjut. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Kugan Raja Anarki Pubalen.
Nombor metrik saya adalah CE20198, Dapatan dan Huraian. Hakikat dan sumber ilmu pengetahuan mengikut konsep epistemologi. Istilah falsafah. Epistemologi merupakan perbahasan kritis berhubung sumber ilmu dan hasil kesudahannya. Lahir dari proses pengamatan terhadap suatu objek. Menggunakan kemampuan logika nalar akal seperti filsafat. Menjadikan teks wahyu ilahi atau institusi sebagai sumber data atau informasi. Cara menangani perolehan berita palsu yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Palsu berita diberi nama berita yang tidak benar, memanipulasi pendapatan umum dan memperoleh serangkaian faedah. Amalan tidak pasti, jangan kongsi. Kerajaan komited menangani sebarang berita dan laporan palsu serta penyalahgunaan media sosial. Akta Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2020 dan 8. Di bahagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis kajian. Bahagian A, Demographic Respondent. Jumlah nombor responden kami adalah 46 orang. 50% daripada responden kami adalah lelaki dan selebihnya 50% adalah perempuan. 84.8% daripada responden kami berumur 21 hingga 23 tahun dan 13% daripada responden kami berumur 18 hingga 20 tahun. 93.5% daripada responden kami berbangsa Melayu dan selebihnya berbangsa India. 47.8% daripada responden kami belajar di tahun 2, 41.3% daripada responden kami belajar di tahun 1 dan 8.7% daripada responden kami belajar di tahun 3. Faculty. 28.3% daripada responden kami adalah dari fakulti FPTP, 23.9% adalah dari FKEE, 15.2% adalah dari FAST, 8.7% adalah dari FPTV dan FKMP. Bahagian B, tahap kesedaran pelajar UTHN terhadap kesan penyebaran berita palsu. Bahagian ini menjelaskan tentang soalan-soalan yang ditanya dalam Google Form. Soalan pertama, berita palsu adalah berita yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Soalan kedua, berita palsu direka oleh individu yang tidak bertanggungjawab. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Soalan ketiga, berita palsu bertujuan untuk mencetuskan kebimbangan, provokasi, kebencian dan permusuhan dalam kalangan masyarakat. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Berita palsu bertujuan untuk menjatuhkan maruah atau reputasi seseorang demi kepentingan peribadi. 97.8% telah menjawab ya, 2.2% telah menjawab tidak. Soalan 5. Berita palsu kini sudah menjadi satu kebiasaan dalam kalangan masyarakat. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Soalan ke-6. Berita palsu disebarkan secara meluas melalui media sosial. 97.8% telah menjawab ya, 2.2% telah menjawab tidak. Soalan ke-7. Berita palsu tersebar melalui sumber yang berpengaruh tinggi. 89.1% telah menjawab ya, 10.9% telah menjawab tidak. Berita palsu tersebar melalui masyarakat yang kurang berilmu. 91.3% telah menjawab ya, 8.7% telah menjawab tidak. Penggunaan robot yang diprogramkan untuk menyebarkan berita. 71.7% telah menjawab ya, 28.3% telah menjawab tidak. Penggunaan tajuk artikel yang mengelirukan oleh pihak media boleh menyebabkan salah faham dan menjerumus ke arah penyebaran maklumat palsu. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Soalan ke-11. Jika mengetahui berita itu sahih, maka kita akan berasa lebih yakin dengan sesuatu berita yang diterima. 95.7% telah menjawab ya dan 4.3% telah menjawab tidak. Jika mengetahui berita yang diterima adalah sahih, akan lebih mudah disampaikan kepada masyarakat. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Jika tahu berita itu sahih, tiada salah faham akan berlaku. 97.8% telah menjawab ya, 2.2% telah menjawab tidak. Jika tidak tahu berita itu palsu, kita akan lebih cenderung untuk menyampaikan berita palsu.
87% telah menjawab ya, 13% telah menjawab tidak. Jika tidak tahu berita itu palsu, ilmu yang diterima akan menjadi salah. 95.7% telah menjawab ya, 4.3% telah menjawab tidak. Soalan ke-16. Penyebaran berita palsu boleh menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Penyebaran berita palsu menyebabkan fitnah berleluasa. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Penyebaran berita palsu boleh menyebabkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. 97.8% telah menjawab ya, 2.2% telah menjawab tidak. Penyebaran berita palsu secara berterusan boleh mempengaruhi cara seseorang itu berfikir dan bertindak. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Penyebaran berita palsu boleh mengakibatkan keadaan negara menjadi tidak stabil dan kucar-kacir. 100% daripada responden kami telah menjawab ya. Hello, nama saya Hariaran. Nombor matrik saya CE200223. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Okey, kesimpulannya ialah mengenakan hukuman berat terhadap individu yang menyebarkan berita palsu. Selain itu, pandai menapis dan memilih bahan dalam internet. Seterusnya, mampu memupuk diri kita untuk menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, proaktif dan bertatasusila. Dan akhirnya, perbalahan dan perpecahan dalam kalangan rakyat. Sekian itu saja daripada kumpulan kita.